Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula huraian bilangan sifat yang keempat yang wajib baginya ta'ala, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Pada video yang telah lalu kita telah berbincang ataupun membahaskan mengenai tanda-tanda ataupun ciri-ciri makhluk. Apakah itu makhluk? Video yang telah lalu. Hari ini kita akan masuk pula mengenai huraian sifat mukhalafah itu sendiri. Baik. Mengapakah kita perlu ataupun kita mesti wajib mengetahui sifat-sifat makhluk? Sebab dengan kita tahu bahawasanya kita tahu akan sifat makhluk itu sendiri, maka menjadi wasail ataupun tangga untuk kita terus kenal akan Allah Ta'ala. Itu sebab itulah kita wajib kenal sifat-sifat makhluk. Apa sifat-sifat makhluk? Iaitulah seperti berjihad, tu jirim, jisim, bermasa dan sebagainya dipanggil sifat makhluk. Sebab apa? Sifat makhluk itulah apa yang ada di makhluk itu adalah mustahil ataupun perkara yang mustahil ada pada zat Allah Ta'ala. Itu dipanggil sifat makhluk. Dan sifat makhluk ni tidak boleh ada sekali-kali di zat Allah Ta'ala. Kalau ada dia panggil mustahil. Benda yang mustahil, tak boleh ada langsung sekali-kali dekat zat Allah Ta'ala. Baik, apakah hari ini kita akan berbahas pula mengenai sifat yang keempat, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Terjemahan mukhalafah itu ialah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu terjemahan daripada lafaz bahasa Arab ke lafaz bahasa Melayu. Dia panggil mukhalafah. Macam tu. Baik. Arti bersalahan itu ialah apa arti dia? Apa yang ada pada zat Allah Ta'ala itu tidak boleh ada pada makhluk. Dengan arti kata lain, Allah Ta'ala tidak boleh sama ataupun serupa ataupun semacam dengan yang baharu, yakni makhluk. Tidak boleh menyerupai sesuatu ataupun diserupai sesuatu sekali-kali. Itu Allah Ta'ala lah. Sama ada pada zatnya Allah Ta'ala dan pada sifatnya Allah dan juga pada perbuatannya Allah. Tak boleh sama sekali-kali. Sebab itulah kaedah dia, kullu hadithin la budda lahu min muhdithin. Tiap-tiap yang baharu itu tidak dapat jerak daripada yang menjadikan dia. Dia panggil makhluk. Bila makhluk ni dia tak sama sekali-kali dengan khaliq itu, iaitulah Allah. Itu dia panggil huraian mengenai erti bagi mukhalafah itu sendiri. Apakah makna mukhalafah pula? Makna dia la yumathiluhu syai'un minal makhluqati la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Apa makna dia? Tidak menyamai akan Allah oleh sesuatu daripada segala makhluk itu, tak sama la fi dhatihi, tidak pada sifatnya, pada zatnya Allah. Tak sama tadi pada zatnya Allah, wala fi sifatihi, dan tidak sama pula pada sifat-sifatnya Allah. Tu. Tak sama. Wala fi af'alihi, dan tidak sama pula pada segala perbuatannya perbuatan Allah. Tak sama sekali-kali makhluk dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil mukhalafah. Sebab itulah fallahu ta'ala mukhalifun likulli makhluqin. Maka Allah Ta'ala itu
bersalahan ia ya Allah bagi tiap-tiap makhluk. Makhluk yang mana? Min insin, daripada manusia, wa jinin dan jin, wa malakin dan malaikat, wa ghairiha dan lainnya lain pada segala manusia, jin dan malaikat. Itulah Allah tu tak sama, mukhalifun, tak sama sekali-kali dengan makhluk. Maka bila tak sama, fala yasihu ittisafu ta'ala bi awsafil hawadithi min masyin wa qu'udin wa jawarihin. Maka tidak sahlah oleh sifatnya Allah Ta'ala itu dengan segala sifat-sifat yang baharu. Apa segala sifat yang baharu itu? Daripada berjalan dan duduk dan jawarih, yakni segala anggota-anggota tubuh badan. Tak sahlah, maksudnya Allah Ta'ala tu tidak patut bersifat dengan segala sifat yang baharu. Macam tu. Itu berarti mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tu pengenalan sebab sikit mengenai at-ta'arif mukhalafah tu. Adapun hawadith, apa tu hawadith? Ayil makhluqati, iaitu segala makhluk-makhluk. Tu dia panggil hawadith. Apa hawadith? Nak kenal dia, ada ia ya hawadith itu kena jadi. Hawadith dengan makna baharulah. Ada ia kena jadi. Tu baharu. Yang kedua pula, ada ia didahului dengan tiada. Tu sifat baharu. Ada ia berhajat kepada yang menjadikan akan dia. Tu baharu juga. Ada permulaan bagi adanya. Tu alamat-alamat bagi baharu. Maka bila ada alamat-alamat macam ni, maka jadilah ya baharu. Macam tu. Baik, hari ni kita akan terus masuk perbahasan mengenai mukhalafah. Baik. Wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak pula di atas setiap mukallaf. Yang ni wajib, maklumlah wajib pada syarak, yang ni wajib pada hukum syarak lah. Apa hukum syarak? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala atas mengerjakannya dan diseksa atas meninggalkannya. Dia panggil wajib pada syarak. Wajib atas syarak pula di atas setiap mukallaf. Mukallaf maklum dah. Maklum mesti berakal dan sampai umur dia. Dia panggil mukallaf. Tu wajib oleh mengetahui serta i'tiqad. Ketahui dan i'tiqad. Apa i'tiqad? Yakni berpegang teguh dalam hati seseorang tu, dia panggil i'tiqad. Dan mengaku putus dalam hatinya. Dengan makna yakin sungguh dalam hatinya, hati mukallaf tadi. Kalau dia ketahui dia tak mengaku, tak jadi, tak sah. Dia kena mengetahui serta mengaku, baru sah i'tiqad dia tu. Macam tu. Hati siapa? Hati mukallaf akan tentu sungguh, yakni pasti sungguh bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan tidak menyamainya. Tu yakni dia panggil dan tidak menyamai itu adalah lazim bagi bersalahan Allah Ta'ala. Macam tu. Bersalahan Allah Ta'ala lazim tidak menyamai. Macam tu. Baik, firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tu firman Allah Ta'ala, Asy-Syura ayat ke-11. Arti firman Allah Ta'ala, tidak ada seperti zat Allah Ta'ala sesuatu, dan ialah yang mendengar dan yang melihat. Yakni Allah Ta'ala melihat, mendengar dengan sifat pendengar, sifat pendengaran yang ada pada zat Allah Ta'ala, dan yang melihat dengan sifat penglihatan yang ada pada zat Allah Ta'ala. Macam tu. Baik. Dan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan juga tidak menyamai, itulah dia katakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tadi kita dah cerita dah mengenai apa sifat, apa makna mukhalafah. Ini musannaf cerita jugalah. Tak apalah. Dan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan juga tidak menyamai itu, menyamai, itulah dikatakan sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Dan bermula makna bersalahan itu, mukhalafah itu ialah 3 perkara. Itu terbahagi kepada 3 perkara. Mukhalafah ni ada 3 perkara. Mukhalafah pada zat, mukhalafah pada sifat, dan mukhalafah pada af'al, yakni perbuatan. Itu mukhalafah. Ini kita akan berbincang sikitlah. Yang kita ni akan cerita macam mana mukhalafah pada zat. Ini musannaf nak bawa cerita.
Baik, bermula bersalahan pada zat dengan makna bermula bersalahan pada zat dengan makna zat Allah Taala, bukannya jirim. Zat ni Allah Taala pun zat juga, kita pun zat juga. Macam mana nak mukhalafah? Zat Allah ni bukan jirim, bukan jisim. Kita ni zat kita berjirim dan berjisim. Tu tak sama dia. Tu yang panggil mukhalafah, tak sama. Apa jirim? Iaitu perkara yang mengambil ruang ataupun mengambil tempat mengikut qadar saiz dia. Itu panggil jirim. Kita dah cerita dah itu apa tu makna jirim, kita dah faham dah kan jirim. Yang ini mengambil ruang ataupun mengambil lapang pada satu tempat mengikut saiz qadar saiz dia. Qadar saiz dia lah. Contohnya macam kitab ni ada atas meja, dia mengambil qadar lapang mengikut saiz dia. Dia panggil jirim. Macam meja ni mengambil lapang dalam bilik ni. Ada panggil jirim juga. Macam saya duduk atas meja, atas kerusi ni, mengambil ruang ataupun mengambil tempat mengikut qadar saiz saya. Itu dia panggil jirim. Tu maksudnya setiap jirim itu dia mengambil tempat dan lapang, mengambil tempat ataupun mengambil ruang ataupun lapang mengikut qadar saiz dia. Dia panggil jirim. Dan Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat. Bila kata jirim yang bertempat, kalau jirim mestilah bertempat kan. Maksudnya Allah Ta'ala ni, zat Allah bukan jirim yang bertempat. Walaupun di mana-mana tempat. Allah Ta'ala ni bukan jirim, dia tak ambil tempat lah. Kalau makhluk ni, semuanya berjirim. Yang zat makhluk ni berjirim, mengambil tempat ataupun mengambil ruang. Ruang ni, kiranya contohnya macam kitab ni bila dia ambil ruang, maka orang lain tak boleh, benda lain tak boleh ambil dah tempat dia. Dia panggil jirim. Dan makhluk ini semuanya jirim. Makhluk ni semuanya jirim yang bertempat. Ada setengah ulama kata jirim ni ada yang tak bertempat, itu panggil, itu bukan jumhur lah. Yang jumhurnya, yang kebanyakan ulama kata semua makhluk ni ialah bertempat. Jirim dan arwah lah. Kalau ulama lain kata mungkin setengah ulama kata tak bertempat. Tapi jumhur ulama kata semua jirim itu bertempat. Kalau begitu tidak boleh dikatakan Allah Taala itu bertempat di mana-mana tempat. Iyalah, tak boleh katalah sebab Allah Taala ni bukan berjirim, bukan zat Allah tu berjirim, bukan zat Allah tu jirim. Bila bukan jirim, memang tak mengambil tempat lah. Macam tu, faham dia. Maka jika didapati di dalam Quran atau hadis, tengok sini musannaf buat mai, maka jika didapati di dalam Quran atau hadis, dapati akan barang, yakni ayat yang memberi waham. Apa waham? Kesamaran. Kesamaran, waham dipanggil dengan mana? Kesamaran, menyerupai dan bertempat. Tu dalam Quran jika dapat barang ini ayat-ayat yang beri waham, yang ini kesamaran, menyerupai dan bertempat, maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabihat. Yang beri waham tadi dipanggil ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat. Apakah makna ayat mutasyabihat tu? Ayat mutasyabihat itu ialah ayat Quran yang mempunyai makna yang berlapis-lapis dan tidak jelas. Yang ini dia panggil ayat yang kesamaran. Dia panggil ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat. Sekali musannaf contoh kita nampak sikit. Maka wajib ditakwilkan akan dia. Jika dalam Quran ataupun hadis kita jumpa akan ayat mutasyabihat, maka wajib yakni mesti ditakwilkan akan dia, akan ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat. Sebab apa wajib ditakwil? Supaya lepas daripada syubhah, yakni ragu-ragu ataupun kesamaran itu. Kena takwil. Sebab apa? Sebab nak lepas daripada syubhah ataupun kesamaran itu tadi. Kalau kita tak takwil, tak lepas kesamaran tadi. Tak boleh, kena takwil. Macam tu. Ulama kata macam tu. Sama ada takwil itu dengan jalan ijmal. Nak takwil ada dua bagai ataupun dua cara. Sama ada takwil tadi itu dengan jalan ijmal. Apa takwil? Kita kena takwil dengan mana kita tafsirkanlah. Takwil dengan jalan ijmal, yakni jalan secara umum. Dia panggil ijmal, seperti takwil ulama salaf
atau takwilkan akan dia akan ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat tadi dengan jalan tafsil. Apa jalan tafsil? Yang ini dengan jalan huraian. Macam tu. Bila jumpa ayat mutasyabihat Al-Quran atau hadis mutasyabihat, maka wajib kita takwilkan akan dia. Sama ada dengan cara ijmal atau ijmalan atau cara ijmal atau cara tafsir. Tafsir betul, tafsil. Seperti takwil ulama khalaf. Apa ulama salaf ni ulama yang terdahulu, ulama khalaf ni ulama yang terkemudian. Baik. Maka seperti firman Allah Taala, ni nak kata ayat mutasyabihat ni. Kita tengok kan, musannif buat contoh ayat mutasyabihat. Macam mana? Maka firman Allah Taala, yadullahi fawqa aydihim. Tu ayat mutasyabihat lah tu. Apa dia? Yadullahi fawqa aydihim. Al-Fathu ayat 10. Tu ayat mutasyabihat. Berkatalah oleh salaf, yakni berkata oleh ulama salaf, pada tafsirkan atau pada menterjemahkan akan ayat itu begini. Ayat mana? Ayat yadullahi fawqa aydihim. Macam ni. Contoh dah. Bermula yadu Allah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Ulama salaf gunakan kalimah yadu tadi tu bukan dengan makna tangan. Bermula yadullah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Tengok ya, ulama salaf kata apa? Bukanlah lafaz yadu itu dengan makna tangan. Bukan makna yadu tadi dengan makna tangan. Sebab apa bukan nak makna tangan? Kerana jikalau yadu itu dengan makna tangan, maka tidak dinamakan lagi ayat mutasyabihat. Jadi ayat hakikat lah, dengan makna kata ayat muhkamat pula. Tak jadilah ayat mutasyabihat tadi. Tak sah lah, tak boleh. Betul macam mana? Ulama salaf dia takwil dengan cara tafwid, dengan serahkan makna tadi kepada Allah semata-mata. Macam tu. Apa tafwid? Iaitulah serahkan makna secara mutlak kepada Allah dan menafikan persamaan antara Allah dan makhluk. Macam tu dia panggil tafwid. Serahkan makna tu mutlak kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui akan makna yadu tadi tu. Macam tu. Dan berkata pula oleh ulama khalaf, ulama yang terkemudian, pada mentafsirkan ayat itu begini. Ayat mana? Ayat yadullahi fawqa aydihim begini. Bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Ulama khalaf dia tafsirkan itu, dia takwilkan dengan makna qudrat. Qudrah, dengan makna kekuasaan. Dia tak guna, dia kata kena tafsirkan. Sebab apa ulama khalaf tafsirkan dengan makna kekuasaan? Sebab ada makna dekat yadu tu dengan makna kuasa. Dan satu lagi nak mengelakkan kekeliruan di kalangan masyarakat, orang-orang awam. Bila tafsir dengan makna kuasa tu, maka dia akan elakkan daripada kekeliruan daripada orang-orang awam ni. Macam tu. Maka lafaz yadu dengan makna kudrat. Itulah makna yadu tadi dengan makna kudrat. Itu bagi ulama khalaf. Itulah kalau kita faham macam itulah. Begitulah tiap-tiap ayat dan hadis yang mutasyabihat yang berlaku takwil di antara dua qaul, yakni golongan itu apa? Dua qaul tadi, ulama salaf dan khalaf. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau golongan lain tu ada lagi cara-cara mereka tafsirkanlah. Qadain dulu perbincangan kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di video yang akan datang tentang huraian selanjutnya mengenai sifat mukhalafah itu sendiri. Thumma qala, dan besaran sifat itu ialah sifat Tuhan itu bukan arad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.